Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, alhamdulillah kita menyambung perbincangan tentang ibadah puasa sebagai satu falsafah dalam mendidik nilai akhlaki. Kalau di sesi lepas saya telah membincangkan tentang ibadah puasa ni ada tiga kategori, tiga kategori orang yang berpuasa, iaitu pertama kategori orang awam, yang kedua kategori orang khawas ataupun orang istimewa ataupun istilahnya orang VIP, dan yang ketiga adalah kategori orang paling istimewa ataupun VVIP ataupun dalam istilah Arabnya adalah khasul khawas. Okey. Jadi kali ini saya akan menyambung kalau kita dah bincangkan pada sesi lalu, puasa kita tu ada kalanya jadi puasa orang awam, terutama bila kita puasa hanya mengelakkan daripada makan dan minum, tak makan minum, tapi kita lupa nak jaga telinga kita, lupa nak jaga hati kita, lupa nak jaga perbuatan-perbuatan kita lah yang zahir. Jadi itu puasa itu akan jadi puasa orang awam. Okey. Dan hari ini insya-Allah kita akan membincangkan tentang puasa golongan VIP ataupun puasa golongan khawas, golongan istimewa. Okey. Jadi siapa tak nak kan jadi golongan VIP? Kalau kita sebut bulan Ramadan ini adalah bulan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita adalah tetamu Allah dan kita dihidangkan Al-Quran sebagai hidangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak jadi golongan VIP di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi golongan VIP itu golongan very important person kan. Golongan khawas, golongan istimewa. Mesti kita nak sesuatu layanan yang istimewa, sesuatu mungkin hidangan yang lebih istimewa, sebab golongan VIP kan. Kalau kita bawa kereta pun, kita pergi satu tempat tu kita nak tempat parking yang istimewa kan, VIP. Jadi puasa pun dia ada ranking dia begitu. Jadi kita orang yang berpuasa ni, kita boleh upgrade puasa kita untuk jadikan puasa kita tu adalah milik kita sebagai VIP. Bagaimana? Jadi puasa kita pada peringkat ini bukan saja kita menjaga puasa daripada makan dan minum, kita menjaga daripada perkara-perkara lain yang membatalkan puasa daripada mula fajar sampai ke maghrib, tetapi puasa pada kali ini kita juga mengharapkan ibadah puasa kita itu kita perlu menjaga perkara-perkara kerohanian yang lain. Contohnya kita puasa tapi kita cuba melatih diri kita. Kita dah sebut bulan Ramadan ini adalah merupakan sekolah pendidikan, merupakan institusi pendidikan yang mentarbiah diri kita, yang mentarbiah jiwa kita. Jadi rugilah kalau sebulan bulan Ramadan ni kita tak ambil peluang untuk kita riadah ruhiyah kita, mentarbiah jiwa kita. Jadi untuk mencapai makam yang VIP ni, makam istimewa ini, makam khawas ini, kita perlu ada nawaitu, perlu ada niat bahawa puasa kali ini kita nak tutup mungkin pintu-pintu ghaibah ataupun mengumpat, mengumpat ataupun mendengar umpatan. Dia kadang-kadang memang kita dah niat lah, tapi dalam amalan tu kadang-kadang dia susah juga, terutama kalau kita jumpa kawan baik kita, ataupun kita jumpa sekarang ni kadang mungkin tak jumpa face to face, sekarang kita jumpa melalui WhatsApp, melalui Telegram kan, melalui media sosial. Kadang-kadang nak cerita kan, kadang-kadang kita cerita tu kadang-kadang dia boleh melencong menjadi umpatan, kadang nak bagi tahu je, tapi bagi tahu tu akan indah lagi bila kita ada sikit nilai-nilai umpatan yang mungkin kalau si yang kita umpat tu dengar, dia rasa tak happy kan. Jadi itu dianggap sebagai umpat lah. Jadi
susahlah sebenarnya kita nak melatih diri kita, tapi kita perlu niat ya. Dalam bulan Ramadan ni, sebulan ni fokus dalam usaha untuk menjadikan puasa ni sebagai latihan, fokus untuk kita jadikan diri kita VIP, fokus untuk puasa kita itu jadi istimewa ya di sisi kita dan terutamanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi puasa pada peringkat ini kita juga perlu menjaga hati. Tapi hati tu nanti saya lebih nak bincang pada peringkat yang ketiga ya. Peringkat kedua ni ada saya baca ya, setengah-setengah artikel ada menyebut pada bulan Ramadan ni kurangkanlah ataupun tak payah dengar muzik. Kalau kita sebelum ni suka dengar muzik kan, mungkin dengar macam-macam lah lagu-lagu yang kita minat apa ya. Ada pandangan yang menyatakan bulan puasa ni bulan no music lah. Jangan dengar muzik. Nak nasyid ke apa, nak nyanyi ke apa, mungkin bolehlah sikit-sikit kan, tapi elakkan daripada mendengar muzik. Jadi itu juga akan memberi kita nilai puasa kita tu lebih bermakna daripada puasa tetapi kita tidak meninggalkan perkara-perkara ini ya. Jadi yang lain tu kita cuba berpuasa dari segi rohaninya, telinga kita kan, telinga dari mendengar, mulut daripada berkata. So kalau boleh kita berusaha menggunakan bahasa-bahasa yang indah, bahasa-bahasa yang sedap didengar, bukan bahasa-bahasa perli ke bahasa-bahasa yang mungkin menyakitkan orang. Jadi itu tarbiyahlah, latihan kan. Kan bulan Ramadan ni kita puasa, jadi kita mungkin kurang sikit bercakap, tapi kecuali perlu bercakap lah kan. Kalau mengajar kan kena bercakap, kalau berceramah kena bercakap ya. Bercakap kalau bermakna tu lebih baik daripada diam ya. Diam lebih baik kalau bercakap benda tak berfaedah ya. Kalau bercakap tak faedah, semua tak faedah, sebenarnya tidur pun lagi baik daripada mengumpat ya. Jadi kita boleh pilih, kita ada pilihan di tangan kita lah untuk menjadikan puasa kita itu istimewa. Okey. Jadi peringkat khawas ni, peringkat VIP ni, puasa juga melibatkan puasa tangan ya. Tangan. Jadi tangan kita tu gunakan untuk kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Pada bulan puasa kita kan ada satu malam yang dianggap sebagai malam terbaik ya, 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Quran kan. Saya baca sikit ayat ni lah sebab kita pun tadabbur Quran kan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hatta matla'il fajr. Okey. Jadi ini surah ni kan, Inna anzalnahu fi lailatul surah Al-Qadr Jadi dalam surah ini Allah menyatakan bahawa sesungguhnya kami turunkan kan, anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ya, malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, 1000 bulan. Kita pun tak tentu boleh hidup dalam tempoh 1000 bulan. Jadi satu malam tu kita nak rebut, satu malam tu kita tak tahu bila ya. Walaupun ada riwayat menyatakan 10 malam terakhir, ada yang kata malam-malam ganjil pada malam-malam terakhir ya. Tapi kita tidak diberitahu secara spesifik bulan sekian-sekian, bulan bila-bila kan. Jadi kita kena berusaha lah seboleh-bolehnya tiap-tiap malam ya, untuk merebut 1000 bulan. Okey. Jadi puasa orang khawas ni dia menggunakan katakan tangan dia. Makna puasa khawas ni sebenarnya dia bukan saja puasa pada makan minum, tapi anggota-anggota zahir ni juga puasa. Daripada melakukan perkara-perkara yang tak baiklah. InsyaAllah lah kalau kita biasa katakan kita tak adalah mungkin mencuri kan, dalam kalangan kita, tapi katakanlah kita ni suka ambil barang orang kan, apa-apalah kadang-kadang ambil barang kawan sepejabat, tak beritahu kawan kan. Jadi kita latih diri kita supaya kita minta izin ke apa. Mungkin kawan kita tu dia diam je, tapi dalam hati dia, orang sebelah ni cik guna je barang aku kan ya. Ni budak-budak lah selalu kat sekolah memang macam tu lah, guna je pemadam dia, pemadam cepat habiskan haus ya. Jadi kita latih diri kita supaya kita
ada akhlaqi di situ, minta izin ya. Okey. Kemudian saya nak buat contoh ya, ada ulama-ulama terdahulu yang menggunakan bulan Ramadan ini untuk dia cuba menghabiskan ya tuan-tuan dan puan-puan. Dalam kalangan kita ni mungkin ada yang ada keupayaan menulis ya, ada keupayaan sekarang ni menulis tapi kita menggunakan keyboard kan. Ulama dulu ada yang berusaha untuk menulis dia punya jilid akhir kitab dia, seboleh-bolehnya dia nak tunggu supaya titik akhir tulis kitab dia itu adalah pada malam Lailatul Qadar. Sebab apa? Sebab dia nak mengharapkan pahala 1000 bulan tu. Jadi apa kebaikan yang dia boleh buat ya dari segi anggota badan tu, apa kebaikan dia yang dapat beri paling manfaat kat dia kan. Sebab kita tahulah manusia bila mati kan meninggalkan nama, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama Jadi kita bila kita mati tu semua benda kan pergi, kecuali yang tinggal adalah apa kan, 3 benda kan. Iza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min salas ya. Bila mati anak Adam tu terputus semua amalan dia, kerja buat dia, apa bisnes dia, apa semua, kecuali 3 kan. Salah satunya adalah sebut semualah ya, sedekatun jariyah, ilmun yuntafa' bih, waladun salih yad'ulah. Sedekah jariah kita, ilmu yang kita manfaatkan, dan anak soleh yang mendoakan kita. So ulama ni dia menggunakan ilmun yuntafa' bih, ilmu yang nak dimanfaatkan kepada orang lain tu melalui penulisan. Jadi mereka berusaha kalau boleh menamatkan tulisan dia tu tulisan kitab dia ke, tafsir dia ke, berusaha menamatkan pada bulan Ramadan dan memilih malam Lailatul Qadar untuk mendapat 1000 bulan tu ya. Jadi ini orang yang berpuasa secara khawas, secara istimewa, dia mengaplikasikan segala anggota badan dia untuk dia mencapai semaksimal mungkin manfaat ya kepada dia dan juga kepada orang lain ya. Sebab bila orang mati kan, bila seorang mati kan, salah satunya adalah yang boleh dicapai ni ilmu yang tafa' bih ya. Sedekah ni mungkin orang kalau dia tak ada duit dia tak boleh sedekah kan. Kadang anak ada orang, tak semua orang ada anak untuk mendoakan dia bila mati, tapi ilmu ni dia boleh, semua orang boleh, tak kira kaya miskin, tua muda kan. Cara yang bagaimanalah yang dia boleh kongsi. Jadi ada ulama kebanyakannya yang saya baca dalam research saya lah, mereka cuba menamatkan penulisan kitab-kitab, penulisan tafsir-tafsir adalah pada malam Lailatul Qadar untuk mendapat manfaat 1000 bulan itu. Orang baca dia punya hasilan dia kan, tulisan dia yang ditinggalkannya. Jadi itu antaralah orang yang khawas ni berpuasa ya. Kalau puasa orang awam mungkin siang dia puasa kan, malam buat benda lain ya. Tapi mungkin orang khawas ni siang puasa, malam dia selain daripada beribadah, tilawah Al-Quran ya, dia mungkin juga menulis, dia mungkin juga mentadabur, dia mungkin juga mentafsir dan seumpamanya. Jadi itu contohlah bagaimana kita nak mencapai puasa dalam kalangan VIP ni, kalangan khawas. Okey, lagi contoh lain apa? Kaki kan. Makna kita orang khawas ni dia jaga amalan zahir dia, kaki. Jadi nak gunakan kaki untuk kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang saya bagi contoh dekat perumahan saya lah, dia berjalan kaki walaupun tengah hujan ya, walaupun tengah hujan dia berjalan kaki untuk memberi bubur lambuk pada rumah ke rumah. Jadi kesian kita tengok ya. Jadi satu rumah ada berapa orang, bagi kalau ada 5 orang, 5 bekas bubur lambuk. Lepas tu pula hujan, jadi ya Allah kan sanggup. Jadi dia menggunakan kaki dia walaupun dia puasa kan. Bukanlah makna puasa tu kita tidur je kan, tapi dia menggunakan anggota zahir dia untuk mendekatkan diri dengan Allah, mengelakkan dari dosa. Inilah puasa insya-Allah golongan khawas. Kita semua pun boleh capai ya. Kalau kat dunia ni nak capai VIP mungkin dah datuk ke datin ke tan sri ke puan sri kan, tapi puasa ni semua orang boleh capai. Cuma
kita perlu berusaha lah, perlu jihad lah kan, perlu mencari ilmu. Jadi untuk akhirnya kita berdoalah, mudah-mudahan puasa kita tadi tingkat sikit. Kalau mungkin dulu awam, sekarang kita mungkin naik khawas, dan khawas ni pun dia berubah-ubah, mungkin hari ni khawas, esok awam balik tapi kita berusaha lah sebagai seorang mukmin, selagi mana kita hidup di dunia ini, dan kita berusaha untuk mencapai bulan Ramadan yang mulia ini, kita menggunakan seluruh anggota kita untuk kita mencapai makam puasa golongan VIP. Okey, sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.